Dianggarkan 1 daripada 10 lelaki dan juga 1 daripada 9 wanita berkemungkinan penghidap kanser di Malaysia. Jadi apa yang kita dapat faham di sini ia satu statistik yang membimbangkan. Apatah lagi, kes-kes kanser di negara ini dapat dikesan hanya pada peringkat 3, tahap 3 dan tahap 4. Bukan sahaja menelan kos yang tinggi untuk rawatan, malahan peluang untuk sembuh adalah sangat rendah berbanding jika kita tahu pada peringkat awal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bagaimana keadaan anda semua? Kembali bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Terima kasih kerana sentiasa setia menantikan apa lagi topik yang kita bawakan dalam Hello Doktor. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Ada poster di situ macam biasa. Anda tahu apa tugas anda untuk kongsikan apa pertanyaan ataupun pengalaman berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu ancaman kanser. Kita nampak ramai yang telah pun titipkan soalan. Kita akan raikan satu persatu sepanjang siaran ini berlangsung. Dan juga jangan lupa untuk simpan 0377261603. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan buka talian untuk raikan soalan anda bersama dengan seorang pakar daripada Institut Kanser Negara. Kita akan bawakan untuk anda semua penonton-penonton Hello Doktor TV3. Okey, seperti mana yang kita kongsikan, ancaman kanser merupakan topik kita pada hari ini. Namun begitu, kita nak tahu apakah statistik terkini berkaitan dengan kanser. Jom sama-sama kita saksikan. Di Malaysia, dianggarkan 1 daripada 10 lelaki manakala 1 daripada 9 wanita berkemungkinan menghidap kanser. Dijangkakan menjelang 2030, jumlah pesakit baharu kanser di negara ini akan meningkat kepada lebih 66,000 orang pada setiap tahun berbanding 49,000 orang pada tahun lalu. Lebih membimbangkan, sebanyak 63.7% daripada keseluruhan kes kanser di negara ini dikesan pada tahap yang sudah kronik. Kos rawatan akan meningkat dan peluang untuk pesakit sembuh lebih rendah jika dibandingkan sekiranya dikesan di peringkat awal. Ini sekaligus menjadikan kanser sebagai punca kematian ketiga tertinggi di negara ini. Biarpun kini terdapat banyak rawatan bagi penyakit ini, kadar kesembuhannya tetap bergantung kepada sejauh mana kanser tersebut telah merebak. Itu tadi, seperti mana yang anda dapat saksikan, statistik kanser setakat ini yang kita dapat bawakan kepada anda tidak dapat dinafikan ianya antara punca kematian yang utama dalam Malaysia maupun ia berperingkat global. Namun begitu, perbincangan yang holistik insya-Allah kita akan bawakan kepada anda, punca rawatan yang terbaik dan sebagainya. Bersama dengan saya Dr. Rizma Muhammad Zaid, pakar onkologi Institut Kanser Negara. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey Doktor, terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami. Pastinya kalau kita sebutkan tentang kanser, mereka terus kaitkan dengan hukuman mati. Maknanya macam mungkin tak ada peluang, mungkin inilah pengakhiran dan sebagainya. Itu adalah satu mentaliti yang selalunya seringkali dikaitkan dengan mereka yang dah pun didiagnos ada kanser. Pada peringkat awal permulaan perbincangan kita, bagaimana harus kita fahami tentang kanser terlebih dahulu pada peringkat rakyat Malaysia harus mengetahui? Okey. Terima kasih kerana menjemput Institut Kanser Negara untuk Hello Doktor pada kali ini. So, apa itu kanser? Kanser adalah penyakit yang melibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan sel di dalam badan, di mana sel-sel telah mengalami hilang kawalan dan menyebabkan ianya membiak tanpa henti. Dan sel-sel ini juga boleh merebak ke organ-organ bahagian badan yang lain, seterusnya menyebabkan fungsi organ-organ penting dalam badan terjejas. Ya, seperti mana yang kita dapat bawakan grafik bersama dengan anda, kita harap ianya jelas secara permulaan kan bagaimana dan apakah itu sebenarnya kanser. Seringkali kita kaitkan juga beberapa jenis kanser macam yang terkait dengan wanita ataupun yang lebih sinonim dengan lelaki ataupun lebih berisiko tinggi untuk mereka dalam kaum lelaki itu menghadapi kanser yang dikabarkan. Bagaimana untuk kita fahami jenis-jenis kanser yang kebanyakannya adalah memberikan peratusan yang tinggi bagi rakyat Malaysia ni? Okey, kanser banyak. Jenis kanser bergantung kepada macam mana kita kategorikan kanser tersebut. Okey, jika kita kategorikan kanser mengikut anatomi, of course from head to toe, kita ada kanser otak, kanser kepala dan leher iaitu yang merangkumi mata, hidung, mulut. Kita ada sistem pencernaan iaitu kanser usus, kanser perut, kanser hati dan sistem urinary, kita ada kanser pundi kencing, buah pinggang dan sebagainya. Jika kita kategorikan kanser mengikut jenis sel kanser yang terlibat, so kita ada karsinoma, iaitu kanser yang melibatkan sel yang melapisi kulit dan juga organ dalaman. Selain daripada itu, kita ada sarkoma
iaitu kanser yang melibatkan sel dalam tisu sokongan, iaitu tisu penghubung seperti tulang, rawan, otot dan fat, lemak. Kita juga ada leukemia, iaitu kanser yang melibatkan sel-sel darah dari sum-sum tulang. Kita juga ada kanser limfoma, iaitu kanser yang melibatkan sel-sel limfosit yang terlibat dalam sistem limfa. Kadang-kadang kita juga boleh kategorikan kanser mengikut asal-usul kanser itu. Sebagai contoh, kalau kita menemui kanser di paru-paru, besar kemungkinan kanser itu adalah berasal daripada paru-paru itu sendiri, ataupun dia berasal dari tempat lain tetapi telah merebak ke paru-paru. Keadaan ini kita namakan sebagai metastasis. Kenapa kanser ni begitu cepat dan pantas sekali ia merebak? Kadang-kadang kan bila kita baru tahu pada peringkat ataupun tahap yang mungkin awal, tidak ada simptom yang ditunjukkan, tidak mengganggu rutin harian, tidak mengganggu fungsi harian kita. Doktor mungkin boleh jelaskan sedikit. Kanser dia memang, the nature memang agresif. Dia mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk merebak dari satu tempat ke tempat yang lain. Bergantung kepada beberapa keadaan lah, dan juga bergantung kepada jenis kanser itu juga. Ada kanser yang memang fast growing, sebagai contoh kanser otak. Ada kanser yang slow growing, yang pertumbuhannya sedikit lambat dibandingkan dengan kanser lain, seperti kanser prostat. Seperti mana yang kita dapat fahamkan, sel kanser ini maknanya setiap daripada kita ada, sama ada aktif ataupun tidak aktif sahaja. Betul tak, doktor? Bagaimana untuk kita faham? Ada setengah orang tu merebak sangat cepat dan berisiko yang tinggi disebabkan katanya sel itu aktif. Fahaman yang tepat untuk kita rumuskan dalam situasi ini bagaimana? Maksudnya golongan yang berisiko. So mengikut kita punya National Cancer Registry, iaitu laporan daftar kanser kebangsaan. Dalam kehidupan seseorang itu, lifetime risk ataupun kebarangkalian untuk seseorang itu mendapat kanser sebelum berumur 75 tahun adalah 1 dalam 10 orang untuk lelaki, manakala 1 dalam 9 orang untuk wanita. So setiap kanser dia macam mempunyai kecenderungan tertentu terhadap jantina tertentu. Sebagai contoh, kanser payudara, of course golongan wanita mempunyai risiko yang jauh lebih tinggi nak dibandingkan dengan lelaki. Itu sedikit pengenalan awal faktor risiko kanser. Seperti mana anda dapat saksikan ini, beberapa poin yang kita bawakan untuk anda perhalusi. Banyak lagi sebenarnya perbincangan kita bersama dengan Dr. Rizma, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum kita nak rehat seketika, ada Puan Intan Zurina Abdul Razak nak tanya yang kita akan jawab selepas ini. Jom sama-sama kita saksikan soalannya. Hello doktor, apakah nasihat doktor buat pesakit kanser yang mengalami tekanan perasaan kerana terkejut setelah mendapat pengesahan serangan senyap kanser sudah berada di tahap 3 atau 4 secara tiba-tiba? Terima kasih doktor. Terima kasih kembali kepada Intan Zurina. Saya dan juga doktor nak rehat sekejap. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Hello Doktor. Masih lagi bersama dengan kami, saya dan juga Dr. Rizma Muhammad Zaid, pakar onkologi daripada Institut Kanser Negara, akan berkongsi dengan anda perbincangan secara keseluruhan ataupun holistik dari segi ancaman kanser. Bersempena dengan ini merupakan Minggu Kesedaran, iaitu 4 Februari. 4 Februari selalunya kita akan menjadikan satu tanggal sama-sama kita titikkan kesedaran apakah ancaman kanser yang boleh menjadi risiko kepada kita sebagai rakyat Malaysia pastinya. Kita akan kongsikan juga soalan daripada Facebook. Sebelum kita rehat seketika tadi, ini dia soalan yang diutarakan oleh Puan Intan Zurina Abdul Razak. Hello doktor, apakah nasihat doktor buat pesakit kanser yang mengalami tekanan perasaan kerana terkejut setelah mendapat pengesahan serangan senyap kanser sudah berada di tahap 3 atau 4 secara tiba-tiba? Terima kasih doktor. Ini sering kali kita dengarkan doktor kan, bila dah didiagnos terus-terus berada pada tahap yang serius, tahap 3 ataupun tahap 4. Mana tidaknya pastinya mereka ada gangguan tekanan perasaan di situ. Bagaimana nasihat doktor untuk pesakit dalam kategori ini? Ini adalah normal. Bila kita diagnose seseorang itu, of course dia akan stres, sedih, fikir tak ada harapan. Tetapi pesakit perlu tahu yang mereka kena bangun dari keadaan itu supaya mereka boleh melawan
kanser, akan ada banyak rawatan yang kita boleh bantu untuk bersama-sama orang kata melawan kanser tersebut. Adakah kalau kita katakan dengan era baharu ini, tahun 2023 dah, teknologi yang mantap dan sebagainya, luar negara dan dalam negara, sedikit peratusan ada sedikit menaik apabila kita cakap tentang peluang untuk sembuh bagi mereka? Adakah boleh saya katakan begitu, doktor? Okey, sebenarnya peluang untuk sembuh adalah potensi kesembuhan ini bergantung kepada beberapa faktor. Okey, dan setiap pesakit mempunyai potensi kesembuhan yang berbeza walaupun mempunyai penyakit yang sama kerana mereka berada di dalam situasi yang berbeza. Okey, sebagai contoh, potensi kesembuhan ini kita boleh ada beberapa faktor, iaitu kita bahagikan kepada faktor penyakit dan juga faktor pesakit. Okay? Contoh faktor penyakit, jenis kanser itu sendiri. Ada kanser yang agresif, ada kanser yang agak slow growing. Ia juga bergantung kepada tahap kanser, sama ada tahap awal ataupun tahap advance. Ia juga bergantung kepada grade kanser, iaitu how agresif sesuatu kanser itu. Dan kalau kita tengok kepada faktor pesakit itu pula, dia bergantung kepada umur, nutrisi, keseluruhan fungsi organ-organ dalaman pesakit, kesihatan pesakit secara menyeluruh dan juga tindak balas pesakit terhadap rawatan yang diberikan. Sebagai contoh, jika seorang pesakit kanser itu mempunyai masalah jantung ataupun masalah buah pinggang yang memerlukan dialisis, maka rawatan kanser untuk golongan ini sedikit terhad. Dan tindak balas terhadap rawatan juga akan berbeza. Ya, betul kan. Mungkin ada komplikasi-komplikasi organ yang lain yang menyebabkan rawatan itu tidak dapat seefektif bagi mereka yang berada pada tahap ataupun kondisi yang lebih baik. Okey, doktor, bagaimana pula kalau kita katakan tentang tahap kanser ni, tahap 1, 2, 3 dan 4, yang khawatirnya pastinya tahap yang dah serius, ya. Tapi bagaimana kita nak klasifikasikan tahap-tahap tertentu ini dalam kanser, doktor? Okey, apabila seseorang itu didiagnos dengan kanser, soalan pertama yang akan diajukan oleh pesakit dan ahli keluarga adalah tahap berapa. Okey, so tahap kanser memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia onkologi. Okey, tahap menentukan jenis rawatan yang akan kita tawarkan kepada pesakit. Tahap juga menentukan survival, iaitu kelangsungan hidup seseorang pesakit. Ia juga menentukan prognosis dan outcome, potensi kesembuhan. Malah tahap boleh membantu kita untuk meramal perjalanan hidup seseorang pesakit itu. So sebenarnya tahap ini dia menunjukkan berapa banyak kanser dalam badan seseorang itu. Sama ada ia masih setempat ataupun sudah merebak ke bahagian badan yang lain. So macam mana doktor klasifikasikan tahap seseorang, ya? Ia melibatkan beberapa pemeriksaan, termasuk pemeriksaan fizikal, pemeriksaan radiologi seperti CT scan, pemeriksaan makmal iaitu tisu biopsi. Apabila seseorang pesakit itu disyaki menghidap kanser, doktor akan mengambil sedikit sampel dari kawasan yang disyaki ataupun spesimen daripada pembedahan dan dihantar ke makmal untuk pemeriksaan selanjutnya. Pakar patologi akan analyse spesimen tersebut dan mereka akan keluarkan satu report mengatakan jenis kanser, saiz kanser, grade kanser. Kat situ baru kita tahu tahap kanser tersebut. Dan daripada laporan report itu, kita gabungkan dengan laporan daripada radiologi, CT scan, dan kita akan tahu tahap kanser tersebut. Okey, senang ceritakan kalau kita pendekkan tahap 1, 2 ni potensi untuk ataupun peluang untuk sembuh tinggi sedikit berbanding 3, 4. Boleh saya katakan begitu? Ya. Okey, tapi tidak semestinya tahap kecepatan itu tidak boleh nak dianggarkan. Berbeza daripada setiap individu yang mengalami dan jenis kanser yang dialami. Okey, itu berkaitan dengan tahap kanser yang perlu kita fahami. Bukan saja macam 1, 2, 3, 4 tu bukan sahaja hanya nombor, tetapi dia meramalkan sejauh mana, seagresif mana dan berapa lama yang mungkin kita boleh berada pada fasa itu untuk sembuh atau sebaliknya. Okey, kita nak kongsikan juga kepada anda semua satu soalan. Kali ini bukan dari saya. Kali ini kita dengarkan daripada seorang selebriti. Siapa agaknya tu? Jom sama-sama kita dengarkan. Hai doktor, Winnie nak tanya sikit ya. Kalau makan makanan yang manis atau minum minuman yang sejuk, adakah meningkatkan risiko kanser?
Okey, makanan yang manis dan juga sejuk, katanya minum air sejuk ni boleh tingkatkan risiko kanser ke? Macam mana doktor? Apa penjelasan dia? Okey, banyak yang kita dengar dekat Facebook, mereka kata makan makanan manis ataupun gula boleh menyebabkan kanser. Okey, sebenarnya ia adalah bukan fakta. Mitos lah. Mitos. Bukan. Begitu juga dengan air sejuk. Ada orang kata air suam pun boleh menyebabkan kanser. Kadang-kadang orang kata minum air beralkali pun boleh mencegah kanser. Sebenarnya tidaklah. Ya. Okey, ada penjelasan di sebaliknya pastinya kan, pemakanan apa yang mungkin boleh aktifkan kanser ataupun sebaliknya, adakah pemakanan sebenarnya terkait rapat dengan aktif ataupun tidak sel kanser tersebut? Okey, sebenarnya punca kanser dia bukanlah one single cause. Dia bukannya macam makan ni menyebabkan jadi kanser. Tidak, dia adalah melibatkan interaksi antara beberapa faktor yang boleh membawa kepada kanser, dan interaksi ini dia mungkin secara langsung ataupun secara tidak langsung. Contoh, kalau pemakanan yang tidak sihat. Okey, pemakanan yang tidak sihat boleh membawa kepada obesiti, berat badan yang berlebihan, dan obesiti adalah salah satu faktor risiko untuk mendapat beberapa jenis kanser tertentu. Okey, berkaitan dengan obesiti dan sebagainya, ini antara golongan yang mungkin berisiko mempunyai kanser. Ada juga yang katakan penyakit-penyakit lain juga mungkin terdapat sama komplikasi yang terdapat pada individu yang mungkin berada pada kondisi kesihatan yang tidak berada pada standard yang ditetapkan. Jadi bagaimana? Adakah ujian saringan pengesanan awal, kesihatan dan sebagainya ini dapat sedikit sebanyak mengetahui potensi seseorang individu itu sama ada ia berisiko menghadapi kanser atau sebagainya? Ya, of course. Kita sangat menyarankan untuk rakyat kita menjalani ujian saringan, kerana apabila kita jalani ujian saringan, kita dapat mengesan kanser di peringkat yang lebih awal. Apabila kita dapat kesan kanser di peringkat awal, pada masa ini rawatan adalah lebih efektif, lebih berkesan. Di peringkat awal, pesakit mempunyai peluang yang terbaik untuk sesuatu kaedah rawatan itu berjaya. Itu dia. Ini bukan saya yang cakap, ini doktor yang cakap. Kadang-kadang kita tak nak buat ujian pengesahan ataupun ujian kesihatan sebab apa? Sebab kita rasa macam it's too hard to know the truth, kan? Kita tak mau tahu pun kalau kita ada masalah kesihatan yang lain ke apa. Tapi doktor dah katakan peluang untuk anda sembuh ataupun efektifnya sesuatu rawatan itu adalah sangat tinggi jika kita tahu lebih awal, insya-Allah. Ingatkan diri sendiri juga sebenarnya. Okey, jom kita saksikan soalan daripada rakan kita di Facebook. Kali ini dari Yuhre, kata adakah stres salah satu punca penyakit kanser? Ini pun sama. Siapa je yang tak stres sekarang ni, doktor? Katanya adakah stres ni punca juga penyakit kanser? Bagaimana pandangannya? Sebenarnya ia tidaklah secara langsung. Okey, tetapi stres tidak bagus untuk kesihatan secara general. Okey, stres boleh menyebabkan sistem imun badan kita menurun. So apabila sistem imun badan kita menurun, menyebabkan kita lebih terdedah kepada penyakit-penyakit lain. Okey, berapa peratusan daripada pemakanan, gaya hidup, stres dan sebagainya ini dapat dikaitkan dengan punca seseorang itu berisiko menghidap kanser? Okey, saya tak bolehlah mengatakan numbers. Okey. Cuma risiko-risiko ini adalah banyak. Dia adalah kombinasi antara beberapa risiko yang boleh membawa kepada kanser. Dia bukannya satu. Dia ada tersumbang daripada beberapa faktor yang lain juga. Tidak boleh dikaitkan secara satu sahaja faktor. Betul. Makanan dan sebagainya. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak lagi berkongsi dengan anda dan juga ada satu segmen yang khas untuk anda ketahui apa keistimewaan sesuatu produk tersebut. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Hello Doctor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Saya Anim Izzati yang akan bersama-sama dengan anda untuk beberapa minit sahaja lagi. Sayang kalau anda tak ikuti kami daripada awal siaran tadi. Kita berkongsi tentang ancaman kanser. Namun begitu kita ada sedikit beberapa minit nak rehat sekejap daripada topik itu. Topik yang begitu berat. Sebab apa? Sebab kita nak kongsikan apa mungkin pilihan yang kita boleh jalani untuk kita mendapat satu kehidupan yang lebih baik, kesihatan yang lebih baik. Iaitu produk pastinya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi bukan saya sahaja. Saya bersama dengan seorang doktor yang sangat-sangat cantik ni. Di sebelah saya, Dr. Amanda Ellie selaku pegawai perubatan. Hai, Doktor. Hai, Hana. Alright, terima kasih, Doktor, bersama dengan kami. Doktor ni tak perlu lagi diperkenalkan sebenarnya. Kalau tengok Instagram tu memang, dia sahaja yang berkongsi dengan kita. Hari ni, apa yang dibawa di studio Hello Doktor? Silakan.
Okay, Hanim, thank you so much for the introduction. So, today saya nak memperkenalkan produk Swiss. Jadi, Swiss adalah produk makanan tambahan premium ya. Produk kesihatan sebenarnya jadi premium yang berasal daripada Australia, yang dibuat berdasarkan kajian sains yang melebihi 52 tahun dah. And Swiss telah menerajui pasaran vitamin, herbs dan juga minerals di Australia. And mission Swiss adalah untuk menggalakkan seluruh rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup sihat dan pemakanan yang seimbang. Kalau kita katakan tentang multivitamin ni kat luar kat pasaran sana memang sangat banyak kan jenis-jenis multivitamin. Apa perbezaan Swiss Essential Multivitamin Plus ni? Okay, so Swiss Essential Multivitamin Plus ni, Hanim, is special sebab dia mengandungi 27 vitamin, herbs dan juga minerals yang assist dalam pembuatan penghasilan tenaga dalam badan kita. Dia sesuai untuk vegetarian, dia dijamin halal, don't worry, dan dia boleh digunakan pakai untuk lelaki dan juga perempuan. Itu yang paling penting sekali kan. Kadang-kadang kita rasa macam multivitamin ataupun suplemen, makanan tambahan semuanya untuk perempuan. Tetapi sebenarnya lelaki pun boleh amalkan juga. Terutama sekali Swiss yang dikongsikan oleh Dr. Amanda. Kalau bercerita tentang vitamin, mineral dan juga herba utama ni yang ada dalam produk Swiss Ultimate Essential Multivitamin Plus ni, bagaimana kita nak fahami dengan lebih lanjut kategori vitamin, mineral dan juga multivitamin yang terkandung dalam Swiss ni? Right. So, seperti yang saya katakan tadi, Hanim, actually Swiss ni mengandungi 27 jenis vitamin, minerals dan juga herbs. Tapi saya akan highlightkan yang penting-penting. Okay? So, first and foremost, number one, dia mengandungi vitamin B complex yang membantu untuk penghasilan tenaga. Dia mengandungi vitamin C, halia, potassium yang membantu untuk meningkatkan, menjaga imuniti badan kita secara keseluruhan. And then dia ada this one special thing called chromium yang membantu untuk menjamin kepekaan insulin. Kepekaan badan kita terhadap insulin, dan juga Christmas aurantium yang membantu dalam antioksidan badan. Oh ya, one more thing, Hanim. Dia juga mengandungi vitamin D3 yang membantu untuk kekuatan otot dan juga muscle and tulang. Okey, kalau begitu, bagaimana untuk kita faham kalau mereka mungkin dah ada kondisi kesihatan lah. Maknanya mungkin dah ada didiagnose ada peringkat awal kencing manis ataupun dah ada darah tinggi. Adakah boleh dimakan bersama-sama dengan ubat mereka? Ini makanan tambahan, tak ada masalah. Shouldn't be a problem. By right, apa-apa jenis makanan tambahan ke ataupun apa-apa ubat-ubatan pun patutnya kena consult dengan doktor dululah. Betul tak? Betul. But secara amnya, this is actually sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Tak kira lah if it's your first time, you want to try like multivitamin for your first time, or you pernah try sebelum ni and you want to try something new. And if you just want to mengamalkan gaya hidup yang sihat, and then of course, if you're a bit active, you're an athlete atau you pergi gym, this is for you. And if you're the type of person yang kind of tired, sentiasa penat, asyik minum kopi je kerja kan. Jangan tengok saya. Minum air gula. Tadi kita terserempak kan, dia tengah pegang kopi pula. Ada doktor kat sebelah, dia marah kita. Multivitamin tak nak ambil, kopi yang dia ambilnya. Exactly. Okey, macam mana cara pengambilan multivitamin yang terbaik dan bila waktu yang paling sesuai, dan juga adakah kita kena makan beberapa jam sebelum atau selepas makan? It's actually sangat mudah. It's fairly easy. Just one pill a day, 1 biji sehari, and kita boleh ambil waktu kita makan ataupun selepas kita makan. Tak ada masalah. After breakfast ke kan, sure no problem. Yang ikut keselesaan lah. Kalau hari ni mungkin kita makan pagi, the next day pun kita just ulang waktu yang sama. Betul exactly. Tak? Okey, bagaimana untuk mendapatkan produk Swiss ini? Nak ajak ramai-ramai. Cara yang paling mudah sekali. Kan dah dengar kita berbual ni, mana tahu berminat, mereka nak dapatkan produk Swiss ni. Okay, so kita boleh dapatkan produk Swiss dekat website. Boleh tengok dekat website laman sesawang Swiss, and juga boleh follow swiss.my di media sosial, and then of course boleh dapatkan di semua farmasi-farmasi berdekatan secara in-store ataupun atas talian. Ya, okey doktor, sedikitlah pandangan alalan kita dah ada Dr. Amanda kat sini kan yang selalu sangat berkongsi di media sosial dia. Bagaimana tahap kita punya kepekaan terhadap pengamalan multivitamin dalam kehidupan rakyat Malaysia? Adakah sebenarnya rakyat Malaysia masih lagi skeptikal? Perlu ke saya makan? Saya tak sakit pun, buat apa nak makan multivitamin? Pandangan doktor macam mana? I think as a whole kan, kita selalu memperkotak-katikkan kesihatan. For us kan, everything in life is important. Sampailah kita sakit, then only we bother, okay, I have to take care of my health. Selalunya macam itulah. So for me, it's not wrong.
It's not wrong untuk mengamalkan gaya hidup sihat, mengambil cukup diet yang seimbang, yang sihat dan juga vitamin, herbs dan minerals yang seimbang dalam kehidupan. Ya, betul kan. Sebab kadang-kadang kita rasa macam, ilah nak makan multivitamin ni, ramai orang duk cakap makan pil banyak ni pun boleh efek buah pinggang. So that's the thing. Sedikit secara ringkasnya, apa doktor punya pandangan terhadap mereka yang ada mentaliti makan ubat banyak-banyak nanti kan habis buah pinggang. Macam mana doktor? Okay. So the thing about ubat-ubatan ni kan, it goes back to whether or not ubat-ubatan tu di-prescribe ke tak lah. Ni ubat ni bukan makanan tambahan. Ni saya cakap pasal ubat. And then kalau contoh makanan tambahan pula kan, adakah ianya daripada farmasi yang disahkan oleh KKM etc. So if it's not, then there will be a question mark. Kita pun tak boleh nak main terjah. Kita as pengguna, tak kira kita ni pesakit ataupun tak, kita pun kena ada kita punya health authority, self authority untuk pilih produk yang tepat. Betul tak? Kan? Betul. Itu ya Dr. Amanda bawakan kepada kita satu produk yang mungkin menjadi pilihan anda di luar sana. Tak perlu risau tentang KKM dan sebagainya. Pastinya ia berada dengan satu tahap yang ready untuk anda bantu kesihatan kita dengan lebih baik, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Amanda Ali, pegawai perubatan, berkongsi dengan kita. Jangan risau kalau anda terlepas, tak apa, kita ada siaran ulangan nanti di YouTube TV3 Malaysia untuk anda saksikan apa kebaikan Swiss produk ini. Okey, kita nak kongsikan pula bersama dengan anda kembali dengan topik utama kita, iaitu ancaman kanser. Kali ini jenis ataupun alternatif rawatan yang ada di Malaysia yang nak dikongsikan daripada Institut Kanser Negara. Jom sama-sama kita saksikan. Radioterapi dia adalah satu rawatan yang melibatkan sinaran radiasi untuk merawat kanser. Rawatan radioterapi dan kemoterapi antara rawatan yang diberikan kepada pesakit kanser. Saya kini berada di Institut Kanser Negara untuk melihat sendiri bagaimana rawatan-rawatan ini dijalankan. Jom. Rawatan kemoterapi terlibat rawatan sistemik di mana kita membeli ubat-ubat yang sesuai untuk kawal kanser. Rawatan infusi akan kita jalankan di daycare ataupun di ward. Seterusnya tentang rawatan radioterapi, ini adalah rawatan yang melibatkan sinaran radiasi untuk merawat kanser. Ada beberapa prosesnya. Step pertama, kita ada proses simulasi. Dalam proses ini, kita akan buat scan dan kita dapatkan image, dan image tersebut akan kita export kepada komputer untuk perancangan. Seterusnya, prosesnya adalah proses rakaran, di mana kita akan tentukan tumor. So kita akan rakalkan kedudukan tumor tersebut supaya kita jadikan itu sebagai rujukan untuk kita buat perancangan rawatan. Setelah kita sudah selesaikan langkah ini, kita akan menjalani QA, patient specific QA, di mana ini adalah proses untuk kita memastikan rawatan tersebut adalah bagus. So kita pastikan dos adalah optimal terhadap tempat rawatan dan juga organ-organ di sekelilingnya adalah selamat. Proses selanjutnya sebelum kita nak mulakan rawatan adalah verifikasi, di mana kita akan ambil image CT pada kedudukan yang sama seperti masa pesakit ada masa simulasi. Kita ambil image dan kita buat fusion supaya kita lihat dos itu adalah sesuai dan image itu adalah tepat. Sekiranya anda mempunyai masalah kesihatan, jangan rasa malu untuk jumpa doktor.
Antara jenis rawatan yang ditawarkan ataupun diberikan kepada mereka yang mengidap kanser, beberapa proses yang dikongsikan oleh Dr. Anna sebentar tadi, mungkin pandangan daripada Dr. Rizma juga. Adakah semua tahap kanser akan melalui proses yang sama atau bagaimana? Okey, untuk rawatan seseorang pesakit kanser, ia adalah individualized, tak sama. Ada pesakit kanser payudara, tetapi rawatan dia berbeza dengan pesakit kanser payudara yang lain. Yang video yang kita tunjukkan tadi adalah radioterapi. Tak semua pesakit perlu menjalani radioterapi, tetapi jika disarankan untuk menjalani radioterapi, proses-proses tadi adalah antara proses yang bermula daripada awal, iaitu simulasi, sehingga kepada treatment rawatan. Okey, itu yang radioterapi seperti mana yang kita dapat saksikan. Selain daripada itu, kita seringkali kemoterapi. Itu antara kaedah rawatan yang sangat sinonim lah. Kalau orang kena kanser, selalunya memang selepas mungkin pembedahan dilaksanakan, kena kemo bagi memastikan ianya tidak merebak ke tempat lain. Yang menjadi perbualannya di sini, selepas individu itu kena kemoterapi, sememangnya ada yang dapat tahan, ada yang tak dapat tahan. Rambut habis gugur ataupun beberapa lagi perubahan dari sudut fizikalnya memang sangat drastik. Jadi doktor mungkin boleh kongsikan kesannya mengapa ada setengah orang memang kalau boleh tak nak berada pada fasa kemo itu. Okey, sebenarnya kita kena faham dulu apa itu kemoterapi. Okey, kemoterapi adalah rawatan yang menggunakan ubat-ubatan khas untuk memusnahkan sel-sel kanser dalam badan. Ya, betul. Tetapi apa yang terjadi adalah tidak hanya sel-sel kanser, namun sel-sel normal juga turut terkesan. Keseluruhannya kan? Ya, terutamanya sel-sel normal yang membiak dengan laju. Sebagai contoh, sel folikel rambut, sel-sel darah dan juga sel yang salur pencernaan. So apabila sel-sel ini tercedera, maka timbullah kesan-kesan sampingan seperti gugur rambut, letih, kurang darah, masalah usus, jerit birik, muntah dan sebagainya. Tapi sebenarnya, apa yang dilalui oleh mereka yang berada pada fasa kemo ni? Adakah sebenarnya sememangnya kelihatan dari sudut fizikal dia yang membuatkan mereka sangat down, ataupun rasa yang dilalui semasa fasa kemo itu yang tidak boleh ditahan oleh setengah individu, ataupun apa, doktor? Bagaimana? Nak diterangkan kepada kami. Okey, sebenarnya kesan kemoterapi itu memang ada. Of course memang ada. Tetapi ia juga bergantung kepada psikologi dan juga semangat pesakit itu sendiri. Ia sangat membantu sebenarnya. Ya, saya selalu dengar juga mereka yang sebenarnya kadang-kadang kan kanser ni dapat diperang ataupun dapat ditangani dengan mereka yang ada satu kekuatan support system, mentaliti yang kuat dan sebagainya. Betul doktor? Betul. Dari sudut psikologi doktor, alalang kita dah menjengah kepada faktor psikologi ni. Bagaimana tahap yang terbaik untuk kita sebagai individu yang berada bersama-sama dengan pesakit kanser ataupun cancer survivor, sokongan yang terbaik untuk kita berikan kepada mereka dari sudut mungkin perbualan kita ataupun decision mereka. Kadang-kadang kita rasa decision ini adalah terbaik. Kemo kita sarankan contohnya, tapi mereka kata mereka tak nak kemo, mereka nak fight sendiri dengan apa yang mereka ada, kudrat yang mereka ada. Jadi bagaimana fahaman yang terbaik doktor? Okey, so sebenarnya untuk seseorang pesakit kanser, yang pertama of course dia kena dengar pendapat daripada doktor pakar lah. Tetapi kawan-kawan dan juga keluarga juga memainkan peranan yang sangat penting. Setuju? Kita juga sangat galakkan pesakit kanser untuk join cancer support group, di mana mereka boleh berkongsi pengalaman dan apabila mereka bercakap dan berkomunikasi dengan orang yang sama dalam situasi yang sama, ia boleh membantu. Berbanding dengan kita yang mungkin tidak ada dalam situasi itu kan. Jadi ialah pastinya mereka akan katakan anda tidak melalui apa yang saya lalui. Tapi bila bersama-sama dengan cancer survivor, berbeza pula sebab mereka dah ada di fasa-fasa yang tertentu seperti rawatan kemo dan sebagainya kan. Okey, support group yang dicadangkan oleh Dr. Rizma untuk anda yang mungkin sedang mendengar ataupun bersama-sama dengan individu yang berada pada fasa kanser ini. Ayuh kita jengah pula ke Facebook dari Dayang Maimunah. Katanya, Assalamualaikum doktor, ada kebarangkalian kanser akan berulang kembali setelah pembedahan membuang kanser itu telah pun dilakukan dan sel kanser itu telah dibuang. Adakah punca pemakanan yang tidak teratur menjadi punca kanser merebak semula? Okey, terima kasih Dayang Maimunah. Merebak semula selepas mungkin dah pernah survive dalam fasa itu, terjadinya beberapa perkara yang merebak semula. Adakah pemakanan puncanya doktor? Okey, merebak semula ni kita kata recurrence, kanser berulang kembali dan ia adalah menjadi kebiasaan. Okey, pesakit setelah menjalani satu rawatan, dia ada cancer free punya period. Tetapi selepas satu jangka masa tertentu,
akan berlakunya recurrence. So mengikut pada puan tadi, dia berkata pemakanan. Okey, sebenarnya ia bukanlah sesuatu yang direct. Tetapi kita sangatlah menyarankan pesakit kanser menjalani kehidupan yang sihat dan mengamalkan pemakanan yang seimbang, walaupun tidaklah pemakanan itu satu-satunya penyebab yang utama, tetapi menjaga pemakanan mungkin dapat membantu sedikit sebanyak juga. Tapi memang dia akan datang semula, doktor? Memang dia akan datang semula? Ada risiko. Ada risiko untuk datang semula. Walaupun dia dah pernah survive, tak bermakna ia dah sembuh sepenuhnya. Sebab itu kita sarankan beberapa rawatan, walaupun setelah menjalani pembedahan sebagai contoh, kita sarankan pesakit untuk menjalani kemoterapi untuk mengurangkan risiko kanser itu datang balik. Kita stop dekat rawatan sebab selepas ni kita nak bincang banyak lagi tentang rawatan. Segalanya seketika nanti, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami hanya di Hello Doktor. Banyak makan manis boleh menyebabkan kanser. Mitos, kejadian kanser adalah multifaktorial. Jadi, tidak betul gula boleh menyebabkan kanser. Betul ke semua orang ada sel kanser dalam badan? Mitos, sel abnormal di dalam badan tidak digelar kanser tapi sel yang abnormal. Betul ke kanser boleh berjangkit? Mitos, kanser tidak dapat berjangkit kepada orang lain. Betul ke pakai bekas makanan atau minuman plastik boleh menyebabkan kanser? Fakta ini bergantung kepada bahan kimia proses tersebut dan juga tempoh pendedahan. Betul ke perempuan lagi mudah untuk mendapat kanser? Mitos ini disebabkan bukan saja semua kansernya berlaku antara golongan perempuan, tetapi golongan lelaki dengan perempuan sama-sama ada mempunyai risiko untuk dapat kanser. Betul ke merokok boleh meningkatkan risiko kanser? Fakta ini adalah disebabkan rokok mempunyai lebih daripada 60 carcinogens atau bahan kimia yang boleh menyebabkan kanser. Betul ke kanser boleh dirawat dengan minum air beralkali? Mitos ini adalah sebab air beralkali tidak mencegah atau melawat kanser. Betul ke makan buah-buahan dengan ulam-ulaman boleh merawat kanser? Mitos, walaupun makan ulam-ulam dan buah-buahan boleh mencegah kanser, tapi ini bukannya rawatan kanser. Betul ke kanser boleh menyebabkan rambut gugur? Fakta, keguguran rambut boleh berlaku semasa kemoterapi, tetapi bukannya semua ubat kemo boleh menyebabkan keadaan begitu. Betul ke minum air panas atau suam boleh mencegah kanser? Mitos, air suam tidak dapat mencegah atau merawat kanser. Penyakit kanser perlukan rawatan kemoterapi atau radioterapi. Ya, itu dia fakta dan mitos berkaitan dengan ancaman kanser. Apakah yang mungkin boleh menjadi punca kepada anda yang triggered ataupun aktifkan kanser tersebut? Kita dah kongsikan, itulah kenyataannya. Walaupun ada yang kata macam tak boleh terima, tapi itulah kenyataannya. Ada yang kata sampai air suam, air sejuk dan sebagainya, pemakanan. Dan ramai sebenarnya dalam kalangan anda, rakan-rakan kita di Facebook mengatakan tentang pemakanan merupakan punca kanser. Sekali lagi kita nak dengarkan penekanan daripada Dr. Rizma kita. Macam mana Doktor? Ramai yang rasa macam pemakanan ni menyumbang peratusan yang tinggi dalam risiko seseorang itu boleh menghidapi kanser. Okey. Seperti saya cakap tadi, ia bukanlah satu-satunya punca kepada kanser, tetapi lebih kepada faktor-faktor lain juga. But of course, secara amnya, kita kena jaga pemakanan yang seimbang. Okay, for example, ada orang kata makan daging boleh menyebabkan kanser. Kan? Saya pernah dengar. Ada yang kata makan benda-benda yang berasaskan tepung. Oh, ya ke? Okey, ada alright. juga saya pernah dengar, jangan makan sangat roti canai ke roti-roti lah. Boleh tingkatkan risiko untuk kena kanser. Okey, contohnya daging ya. Sebenarnya daging dia okey, cuma yang tak okey adalah processed meat.
Okey, bukan disebabkan oleh daging itu, tapi daging disebabkan oleh meatballs processed meat dan sebagainya. Dan kalau daging biasa juga, kalau dalam kuantiti yang moderate, should be okay. Betul. Makanan kita ni sebenarnya, bila kat Malaysia ni syurga makanan kan. Tapi bila kita nak makan tu bersederhana dalam setiap pengambilan. Kadang-kadang kalau terlampau banyak sayur seperti pucuk-pucuk tu pun, itu pun boleh mendatangkan sakit-sakit angin yang lain, mudarat juga kan. Jadi maknanya makanan yang sihat, tak salahkan makanan tu, tetapi kita perlu makan bersederhana. Betul doktor? Sebab saya banyak berbual dengan doktor, jadi saya tahu. Okey doktor, mungkin nak kongsikan juga rawatan. Sekali lagi kita nak tekankan tentang rawatan-rawatan yang menjadi pilihan. Selain daripada kemoterapi, radioterapi dan sebagainya, rehabilitasi yang mungkin boleh menjadi pilihan. Bagaimana untuk kita fahami peringkat yang terbaik, dan ada juga yang berpendapat rawatan alternatif secara tradisional menjadi pilihan mereka di luar sana untuk merawat kanser. Pandangan doktor bagi mereka yang telah pun berada dalam bidang ini agak lama, bagaimana doktor? Okey, so sebenarnya rawatan kanser banyak. Kita ada pembedahan, kemoterapi, radioterapi, hormonoterapi, targeted terapi, banyak. Okey, tetapi ia bergantung kepada individu tersebut. Okey, kalau nak dikatakan rawatan alternatif, ialah kadang-kadang tradisional kan, mereka sangat mempercayai yang ada peluang lain di luar sana untuk mereka pilih sebagai mengelakkan kepada fasa kemoterapi. Mungkin begitu. Bagaimana pandangan doktor? Ada tak doktor pernah berdepan dengan situasi ini? Pasien-pasien doktor terutama sekali. Banyak. Ramai ya. Common. Mereka alternatif traditional medicine, alternative medicine. Tapi saya sebagai doktor, of course kita percaya dengan kita punya rawatan, sebab rawatan kita bukanlah sekadar level biasa. Kita berdasarkan kajian, dan kajian ini bukan di peringkat Malaysia saja, peringkat dunia. Okey, apa komplikasi doktor kalau mungkin kanser ni kita tidak merawat menggunakan rawatan yang betul, yang tepat berdasarkan agresifnya sesuatu kanser tersebut? Apa komplikasi yang mereka boleh hadapi? Okey, so kanser seperti mana kita tahu mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk merebak. Okey, jika tidak dirawat di peringkat awal terutamanya, boleh menyebabkan komplikasi seperti merebak ke otak. Okey, apabila keadaan ini terjadi, boleh menyebabkan pesakit itu tidak sedarkan diri. Kadang-kadang kanser dia boleh merebak ke tulang belakang. Okey, tulang belakang kita dia dekat dengan saraf tunjang. Bila dia menekan saraf tunjang tu, pesakit boleh lumpuh. Okey. Selain daripada itu, kanser juga boleh menyebabkan pengumpulan atau penghasilan air dalam paru-paru yang boleh menyebabkan kesakitan kesukaran untuk bernafas. Kadang-kadang kanser yang terlalu advance boleh menyebabkan pendarahan yang teruk dan kesakitan yang melampau. Okey, doktor, penjagaan bagi mereka yang telah pun menjalani fasa kemoterapi, apa yang selalunya disarankan oleh doktor untuk mereka yang akan ada beberapa cycle dan sebagainya kan? Kadang-kadang ada setengah tu memang tahan, survive beberapa cycle yang mereka telah lalui. Adakah penjagaan selepas kemoterapi itu penting bagi individu yang menjalani fasa itu? Okey, so semasa pesakit sebelum memulakan kemoterapi, kita akan counsel patient, kita akan nasihatkan pesakit mengenai kesan-kesan sampingan serta cara pengurusan dan juga amalan-amalan yang bersesuaian supaya kita dapat mencegah ataupun mengurangkan sedikit kesan-kesan sampingan yang kita ramalkan. Sebagai contoh, kita akan nasihat pesakit menggunakan produk shampoo dan kulit yang lembut, memakai topi ataupun scarf semasa keluar daripada rumah, minum air dengan banyak dan macam-macam lagi lah. Saya pernah berjumpa juga dengan seorang cancer survivor ni. Setiap hari daripada dia tak pandai make up sampai dia pandai make up, sebab dia bila make up dan bercantik-cantik tu, walaupun selepas dan sebelum kemo, dia akan rasa ada satu motivational, inner motivation. Good vibe. Good vibe untuk dia menjalani hari-hari yang seterusnya. Betul. Adakah itu juga membantu doktor? Yes, of course. Semangat dan juga be positif, orang kata. Itu sangat penting. Okey. Dan mereka yang mungkin nak titipkan soalan bersama dengan kami di Facebook, silakan. InsyaAllah kita akan raikan satu persatu seperti mana yang mungkin boleh melengkapi perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Dr. Rizma Muhammad Zaid. Satu lagi soalan nanti kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jom, kalau dah bersedia, kita nak dengarkan ataupun kita nak tengok soalan ini dari rakan kita di Facebook. Okey, belum lagi. Sambil-sambil tu, kami masih lagi membuka ruang untuk anda bertanya di Facebook kami, Hello Doktor TV3. Titipkan saja soalan di situ. Kita bersama dengan Dr. Rizma, insyaAllah akan raikan soalan anda. Okey doktor,
Berkaitan dengan beberapa info sebentar tadi, fakta dan juga mitos, bagaimana boleh timbulnya perkara ini? Adakah dengan iklan-iklan di luar sana, kadang-kadang ada mengatakan suplemen ini boleh mencegah kanser ataupun membantu mengurangkan risiko tu, okeylah, mungkin semuanya multivitamin membantu mengurangkan risiko dan sebagainya. Tapi ada yang tawaran-tawaran katakan boleh menyelamatkan kita daripada kanser ini dan itu. Bagaimana doktor nak mengawal keadaan ini supaya kita ada satu mentaliti yang sebenarnya itu adalah bahaya juga kalau kita terpengaruh dengan iklan-iklan sebegitu, doktor? Okey, memang banyak iklan, especially dengan sekarang media sosial. So, saya punya nasihat adalah bertanyalah kepada pakar, dan kita juga kena cakna, ambil tahu. Kita kena banyak membaca, ya, dan make sure bahan bacaan tu adalah yang sahih lah, yang betul lah. Betul. Okey, adakah soalan Facebook kita nak raikan ataupun bagaimana? Belum lagi. Okey, kepada anda semua, jom sama-sama kita saksikan soalan ini dari Facebook kita, Puan Sahziatul Sidik. Assalamualaikum doktor, bagaimana tanda awal kanser? Apakah kekerapan demam itu tanda dapat dikesan disebabkan antibodi yang lemah? Itu soalan yang pertama, doktor. Soalan yang kedua, bagaimana bagi yang terpaksa melakukan kemoterapi namun ketahanan badan tidak mampu dengan prosedur tersebut? Apakah ada kaedah lain, doktor? Okey, doktor, bagaimana? Okey, soalan pertama adalah tanda-tanda awal. Okey, tanda-tanda awal ini berbeza mengikut kanser, jenis kanser. Tetapi secara keseluruhannya, kebanyakan pesakit kanser dia akan macam letih dan juga mengalami penurunan berat badan secara mendadak. Okey, gejala awal yang lebih spesifik kepada jenis kanser tertentu adalah seperti ketulan, benjolan, batuk yang berterusan, batuk berdarah, okey, perubahan dalam kita punya bowel habit, ya, dan macam-macam lagi. Okey. So, dan soalan seterusnya, ada tak kaedah lain kalau mungkin tidak mahu melalui kemoterapi? Okey, pesakit kena faham sebenarnya pesakit adalah keutamaan kita, okey, bukannya penyakit. Apabila kita tawarkan satu rawatan, kita akan make sure rawatan itu mempunyai kelebihan melebihi dia punya kesan sampingan. Bila ada satu tahap di mana pesakit develop kesan sampingan yang menyebabkan kita rasa kesan sampingan itu melebihi kebaikan rawatan itu, kita akan berbincang dengan pesakit. Ada beberapa cara. Sebagai contoh, mungkin kita bantu dulu kesan sampingan itu, kita cuba support dia, ataupun kita kurangkan dos ke apa ke, akan ada cara dia. Jangan risau. Okey, itu dia. Doktor, untuk pengakhiran perbincangan kita, doktor, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Apa nasihat doktor yang mungkin boleh dikongsikan menjadi semangat kepada mereka di luar sana mungkin menghadapi situasi yang sama? Silakan, doktor. Okey, beberapa pesanan. Okey, yang pertama, mencegah lebih baik daripada mengobati, maka jalanilah kehidupan yang sihat. Yang kedua, pengesalan awal boleh menyelamatkan nyawa, maka jalanilah ujian-ujian saringan. Sekiranya mempunyai gejala awal, maka segeralah berjumpa doktor untuk mendapat pemeriksaan yang lanjut. Dan yang ketiga, yang terakhir, sekiranya anda telah didiagnos dengan kanser, jangan takut, jangan tangguhkan rawatan kanser. Datanglah kepada kami supaya kami boleh membantu anda semua semampu yang boleh. Okey, baik. Terima kasih, doktor. Kita harapkan yang terbaik juga. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kami berkongsi untuk khas buat penonton-penonton Hello Doktor, Dr. Rizma Muhammad Zaid, pakar onkologi Institut Kanser Negara. Kepada anda semua, terima kasih juga kerana sentiasa menyokong kami di Hello Doktor. Minggu depan kita nak bawakan topik tentang badan berbau. Jadi jom sama-sama saksikan kami, teruskan menyokong Hello Doktor TV3 jam 5.30 petang. Minggu depan hari yang sama. Jangan risau. Saya Ani Mizati. Assalamualaikum. Thank you so much, Doctor.